menyebabkan kita tidak bersungguh di dalam sesuatu perkara. Tidak. Sebab itu Syekh Athaillah As-Sakandari dia bahagikan kepada dua keadaan. Saya teringat waktu guru saya mengajar kitab ini. Dia sebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah pun menetapkan kepada manusia di sudut rezekinya sekian, sekian, sekian. Jodohnya sekian, sekian, sekian. Anak-anaknya sekian, sekian, sekian. Harta bendanya sekian, sekian, sekian. Ditetap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah perkara yang ditetapkan oleh Allah itu kita tunggu saja, duduk saja, maka dia akan datang kepada kita? Kerana apa yang ditetap oleh Allah pasti berlaku. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini diperintah kepada kita yang pertama ijtihad. Guru saya Syekh Adawi rahimahullah yang telah meninggal dunia, dia mengatakan bahawa ketetapan daripada Allah yang telah ditetap sejak daripada azali, dia adalah berbentuk qada qadar yang mu'allaq, bukan mubram. Mu'allaq dia bergantung kepada usaha yang kita lakukan dan bergantung kepada doa dan permintaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di dalam kitab disebut rezeki. Dia adalah qada qadar yang mu'allaq. Allah tetap kepada kita, Allah tak beritahu berapa rezeki kita. Kita dapat gaji berapa, selama mana kita boleh bekerja, ada dalam ilmu Allah. Tetapi Allah tidak izin kepada manusia untuk kita tahu perkara ini. Kita tak akan tahu 10 tahun di hadapan ini apa akan jadi kepada kita di sudut rezeki, di sudut anak-anak, di sudut harta benda kita, di sudut masa depan kita, kesihatan kita, segala-galanya kita tak tahu. Ekoran daripada itulah Allah Azza wa Jal jadikan manusia ini dia tidak mengetahui masa depannya. Kalau ada orang yang mendakwa bahawa dia tahu benda yang akan berlaku, dia boleh jadi syirik. Rasulullah pun tak tahu. Rasulullah lebih besar daripada sekian wali-wali yang ada. Saya pernah dengar ada orang yang mendakwa dia tahu. Dia tahu, tapi dia tak bagi tahu kepada orang. Baru ni saya pergi berjalan di negara Arab. Pergi, ada seorang syekh, dia sebut dia sudah tahu apa yang akan berlaku di Syria. Serangan dan peperangan yang berlaku di Syria ni dia tahu dah, dia kata, sejak daripada dulu lagi. Tapi dia sebut selepas daripada peperangan tu berlaku. Saya pun naik geram juga. Saya kata, Syekh, anda berhadapan dengan dosa yang sangat besar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tahu, Syekh, peperangan yang akan berlaku, kamu tak bagi tahu kepada orang supaya orang ni dapat menyelamatkan diri. Kerana peperangan ni bukan peperangan jihad, bukan sabit yang mengharuskan kepada rakyat Syria untuk dielak diri daripada peperangan. Kalau peperangan jihad, haram kita lari. Saya kata, kamu tidak cerita kepada orang ramai kamu menanggung dosa besar. Banyak mana jiwa yang terbunuh seolah-olah kamu terlibat dengan pembunuhan. Dia senyap tak kata. Apa jenis manusia bercakap macam ni? Dia nak tunjuk dia ni hebat, nak tunjuk apa? Rasulullah tidak ada dalam satu hadis pun menceritakan bahawa dia tahu benda yang akan datang. Padahal Rasulullah dipimpin oleh wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipimpin oleh wahyu. Sepatutnya orang yang paling tahu masa depan Rasulullah. Wali tak sesebutlah besar Datuk Wali sekalipun. Rasulullah lebih hebat daripada dia, lebih segala-galanya.
Sebab itu bila kita mempelajari ilmu tasawuf, satu benda yang kita kena ingat, ada perkara yang boleh merosakkan orang belajar tasawuf, iaitulah dia ta'assub kepada syekh dia, kepada guru dia lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang boleh menyesatkan. Bila dia ikut syekh dia, dia ikut tok guru dia, ikut tok guru dia semua. Inilah yang berakhir ada tarikat-tarikat yang menyesatkan. Ikut tok guru, akhir sekali tak sembahyang. Tak sembahyang. Ada yang tak sembahyang Jumaat. Tempat saya di sini ada 2-3 orang tak sembahyang Jumaat. Kalau dia keluar depan orang ramai, dia bercakap tak tawar. Tawar. Sampai ke tahap baru ni dia marah kepada orang di hospital. Dia kata makan ubat ni syirik. Makan ubat tu syirik. Jumpa dengan doktor syirik. Sebab membelakangkan Allah. Dia kata kita nak makan ke, kita sakit ke, ubat kita Allah. Sudah. Tapi akhir Allah yang ampun. Mudah-mudahan Allah ampun dosa dia. Baru dia meninggal dunia. Waktu pula hari dia kala kubur. Dia meninggal dunia. Dekat nak mati, rupa-rupanya dia masuk buah juga. Dia nampak. Waktu dia sihat, waktu apa, bila dia dengar orang nak pergi hospital, dia marah. Dia datang pergi hospital syirik, menyekutukan Allah. Letak doktor dia macam sama dengan Allah. Jadi puluhan. Sebab apa? Tok guru dia ada macam. Satu kaedah yang kita kena pegang. Kita mendalami ilmu tasawuf macam mana sekalipun, kita kena ingat asas dalam agama kita perkara yang paling besar Allah. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana ajaran yang bercanggah dengan ajaran yang diajar oleh Rasulullah, bercanggah dengan hadis Nabi, macam mana hebat sekalipun dia sesat. Kita kena pegang. Kita boleh sokong tok guru kita sekiranya tok guru kita ini bertepatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana besar tok guru kita, jangan kita ta'assub. Kita ta'assub sekiranya dia menyamai Al-Quran, menyamai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedah yang kita kena pegang. Simple tapi besar. Saya sebut benda ini kerana ramai di kalangan umat Islam kita yang bahaya bila dia tak belajar. Fiqh tak belajar, apa benda tak belajar, jumpa syekh yang mengajar tasawuf. Sudah. Ajar pula benda-benda yang melayar, tak tahu ke mana. Akhir sekali menyesatkan manusia, menjauhkan diri dia dengan masyarakat. Ada orang dia uzlah, tak tahu ke mana, anak isteri tak tahu ke mana, tanggungjawab tak tahu ke mana, perjuangan tak tahu ke mana, kerja dia tasbih. Gembiralah syaitan. Syaitan menggoda manusia. Walaqad zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Manusia ni ada kanda syaitan, dia nak tahan daripada sembahyang, tak boleh. Tapi dia akan rusakkan sembahyang. Dia nak tahan manusia daripada mendekati Allah, tak boleh. Kerana orang ni dia sangat cinta pada Allah, tapi dia pesongkan perjalanan menuju kepada Allah. Ada orang dipesong oleh syaitan mendekati Allah ini dengan zikir, nantinya sembahyangnya tidak ada. La haula wala quwata illa billah. Bila dia mengatik, dia anggap diri dia ni makam dia tinggi. Sembahyang ni niatnya dengan diulas agama ini melalui akal, bukan melalui syariat. Dia merusakkan manusia. Jadi sebab itu Syekh Atha'illah As-Sakandari dia sebut kepada kita sangat simple. Perkara ini banyak melanda manusia kerana di sana ada qadar yang ditetap oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz sejak daripada azali. Rezeki kita, keturunan kita, jodoh kita, segala-galanya ditetap oleh Allah. Persoalannya, kalau kita tak kena mengulas perkara ini, menyebabkan kita akan jadi cuma. Kita tak bekerja, kita hanya redha, padahal redha itu tak betul.
Bila kita tak bekerja, kita tak apa, kita kira berzikir. Bila kita susah, kita kata Allah dah tetap kita ni susah. Dia tak ikhtiar. Dia tidak ada usaha. Dia tidak ada al-kasb. Dia kata serah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah boleh bagi makanan kepada ular yang ada dalam batu. Sudah. Allah boleh bagi makan kepada burung-burung. Takkan kita manusia Allah tak nak bagi makan? Dia kira dia dengan Allah begitu, dia tak faham. Padahal kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kerja itu mendampingkan manusia dengan Allah. Kita berkahwin, perkahwinan kita mendekatkan diri kita dengan Allah. Kita datang ke masjid, mendekatkan diri kita dengan Allah. Bukan zikir saja, bukan kita baca wirid-wirid yang ada di dalam aurat kita, tidak. Islam ajar kepada manusia syumuliyatul Islam, kesyumulan Islam. Sebab itu Syekh Athaillah menyebut ijtihaduka fima dhumina lak. Kita kena ingat kesungguhan kita yang sungguh-sungguh tentang segala benda yang telah ditetap oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam ilmu Allah. Tetapi usaha kita ijtihaduka merupakan satu kewajipan yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha diri kita itu sendiri dia jadi ibadah. Kita tahu kita ada jodoh. Ada jodoh. Dengan siapa kita tak tahu. Allah tak izin. Kita berusaha, berikhtiar. Kita cari jodoh. Allah dah tetap dalam ilmu yang Allah tahu kita ini sejak daripada awal kita akan kahwin dengan siapa. Ini ketetapan daripada Allah. Adakah kita nak tidur bangun dekat rumah? Jodoh ada dah, kita kata Allah tentu dah sejak daripada azali. Syekh Athaillah mengatakan tak betul. Yang betulnya ijtihaduka fima dhumina lak. Kesungguhan kita ke arah perkara yang tersebut, walaupun ia ditetap oleh Allah, kesungguhan kita itu ibadah. Kita pergi pejabat apa semua sekali, kita ada berkenan kepada seseorang. Kita pergi rumah dia, bertemu dengan keluarga dia, ajak ibu bapa kita pergi bertemu, ibadah. Menghampirkan kita dengan Allah. Kita ikat pertunangan, ibadah. Menghampirkan diri kepada Allah. Kita jaga batas-batas agama di waktu itu. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Cukup tempoh kita cari imam, kita isi borak, kita akad nikah. Jodoh kita ada dalam ilmu Allah. Tapi kesungguhan kita buat adalah jalan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita serah kepada Allah. Itu tidak diajar kepada kita. Sebab itu dia tambah lagi, Syekh Athaillah dia tambah, wa taqsiruka fima tuliba mink dalilun ala iltimasil basirati mink. Sekiranya kita cuai, kita abai, kita tidak menyempurnakan tugas kita, tanggungjawab kita dengan baik, Allah dah tetap kerja kita sekian-sekian, tapi kita tak cari kerja, kita cuai. Syekh Athaillah As-Sakandari menyebut bahawa bukti kalau kita cuai bermakna butanya pintu hati kita. Buta. Menunjukkan kepada kita ilmu tasawuf adalah ilmu yang boleh membangkitkan seseorang itu lebih hebat daripada sekalian manusia yang tidak mendalami ilmu tasawuf. Ini dia ilmu tasawuf. Ilmu yang boleh memberi motivasi yang kuat, yang memberi semangat yang tinggi supaya orang tasawuf ini mereka tampil menjadi model kepada semua manusia. Ini dia tasawuf. Bukan ilmu tasawuf, ilmu kita berdakwah sebab duduk mengucilkan diri, kononnya nak mendekati Allah. Tak, dia akan lebih jauh dengan Allah, dan yang mendekati dia adalah syaitan. Syaitan akan gabungkan. Syaitan akan sebut inilah cara kamu yang terbaik. Walaqad zayyana lahum syaitanu a'malahum. Syaitan dia akan hiaskan amalan manusia.
Saya lama di Mesir. Beratus-ratus jenis tarikat. Macam-macam nama. Ada bila orang yang terlibat dengan benda ni, kerja dia sembahyang dia sekarang. Waktu haram pun dia sembahyang lagi. Lepas asar dia sembahyang. Waktu matahari tergelam dia sembahyang. Selepas daripada sembahyang subuh terus sembahyang. Lepas subuh terus sembahyang. Kerja dia sembahyang. Syaitan bila dia tengok begini, maka syaitan akan pergi gila. Inilah dia orang yang solat sejati. Syaitan akan hiaskan amalan sembahyang dia. Syaitan kata inilah yang menepati agama, inilah yang dikenaki oleh Allah. Orang yang sembahyang ni hebat, orang yang sembahyang ni begini-begini, menyebabkan dia akan lega dengan sembahyang dan dia akan rasa manis dengan sembahyang. Bila dia nak buat ibadah lain, dia akan jadi baik. Sebab apa? Dia dikawal oleh syaitan. Sembahyang dia. Benda lain dia tinggal. Tanggungjawab dengan keluarga dia tinggal. Cari nafkah dia tinggal. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dia tinggal. Dia tinggal. Kemungkaran melanda dalam negara begitu banyak. Dia kejar betul. Dia kira semaya. Sebab apa? Dia telah dikawal oleh syaitan. Sebab itulah Syekh Athaillah As-Sakandari menyebut, kalau kamu nak kenal seorang yang buta pintu hati dia, buta mata dia, buta pintu hati dia, dia tak nampak agama, tapi dia nampak dengan nafsu dia. Dia tidak nampak dengan ainul basirah. Tak. Dia tak nampak agama dengan ilmu. Dia nampak agama ini dengan nafsu. Kalau agama dilihat dengan ilmu, dia kan tidak tersesat. Tapi kalau melihat agama ini dengan nafsu, dengan kehendak nafsu, nafsu dia yang seronok sembahyang saja. Ada orang nafsu dia yang seronok, dia pegang buat tasbih, dia bertasbih saja. Ada orang nafsu dia lihat agama ini khalwat. Di Mesir hadirin hadirat, ada masjid Damardash. Masjid lebih kurang besar. Setiap keliling dinding itu semua sekali ada mihrab, ada dia buat macam mihrab begini, ada pintu, ada bilik kecil. Satu pintu satu tarekat, satu pintu satu tarekat, satu pintu satu tarekat, macam-macam. Orang yang nak naik maqam mesti dia kena masuk dalam bilik. Masuk dalam bilik. Ada orang yang masuk dalam bilik, dia menganiayai diri dia. Masuk dalam bilik ni, saudara-saudari sekalian, hadirin hadirat, diajar oleh syekh dia, bukan diajar oleh Nabi. Syekh dia ajar, tak boleh makan, tak boleh minum. Kamu bertasbihlah kepada Allah sehingga kamu nampak Allah berada di hadapan. Dia tafsir pula ayat. Anta'budallaha ka'annaka tara. Dia kata ka'annaka tara, seolah-olah kamu boleh lihat itu orang awam. Kalau kamu sendiri, kamu boleh lihat Tuhan. Sudah. Saya dengar dia kuliah. Waktu saya pun tidak. Tak matang lagi, tak apa. Nak lawan tak apa berani. Tak apa berani. Dia semua kuliah. Ka'annaka tara, seolah-olah kamu tengok Tuhan, kamu mengabdi. Dalam hadis Al-Ihsan, itu orang awam dia kata. Kamu orang yang bukan awam, kamu ni murid, kamu ni orang yang ada maqam, ada kedudukan, ada darjah. Kamu duduk di peringkat bukan lagi ainul yaqin, tapi kamu adalah orang haqqul yaqin. Haqqul yaqin bukan seolah-olah tengok, kamu akan dapat lihat Allah. Lalu dia mengatakan berjuta-juta tasbih dengan zikir yang macam-macam. Zikir itu saya baca ada zikir yang menyesatkan. Yang menyesatkan. Dia sebut antaranya sifat Allah, nama Allah Az-Zahir. Dia mengatakan Ya Zahir, Ya Zahir, Ya Zahir. Nak sebut Allah ni Zahir kan ni? Ada di kalangan mereka. Tok Syekh kata selagi tak nampak Allah, jangan keluar. Jangan makan, jangan minum.
Jangan makan, jangan minum, itu bercanggah dengan agama. Bercanggah. Rasulullah tahu. Sayyidina Abu Bakar tahu, Sayyidina Umar tahu. Ada orang buat, dia yang buat. Lalu dia berzikir. Para hadirin sekalian, ada yang berzikir 1 minggu tak makan tak minum, dia keluar tu pengsan terus. Bila pengsan, Tok Syekh hanya pergi bawa air apa semua sekali begini. Syekh tanya, kamu nampak Allah? Ya, nampak Allah. Dia kata, Allah hebat. Tak sudah bercakap tu melayar. Apa yang dia nampak? Syaitan. Tak mungkin manusia melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Bercakap. Tapi bila guru dia syarah, orang yang kata tak nampak ni orang awam, orang biasa. Kamu ni orang hakul yakin. Sudah. Sebab itulah Syekh Atha'illah As-Sakandari, dia bagi tahu kepada kita simple. Mengejar Allah Subhanahu wa taala, kita buat apa saja pun dengan usaha kita berusaha untuk perniagaan, itu adalah kita menghampirkan diri kepada Allah. Supaya bila kita ingat kita berniaga untuk menghampir diri kepada Allah, kita jaga batas halal dan haram dalam perniagaan kita. Kita berkeluarga, kita tahu keluarga kita, berkeluarga kita untuk menghampirkan diri kepada Allah, maka kita jaga batas sempadan halal dan haram. Kita jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita supaya tidak keluar daripada landasan Islam. Itu yang masalah. Kita jaga itu menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebut kepada kita segala benda yang ditetap oleh Allah. Kalau kita abai, wa taqsiruka fi ma tuliba mink. Allah perintah kepada kita, Allah mewajibkan kepada kita banyak perkara. Bahkan segala perkara yang ada dalam dunia. Berekonomi yang Allah perintah kepada kita. Berumah tangga Allah perintah kepada kita. Hadir ke masjid Allah perintah kita. Kita dengar duduk dalam majlis ilmu, Allah perintah kepada kita mencari ilmu, Allah perintah. Cari ilmu sampai mati kena cari. Saya boleh mengajar. Ya, malam ini saya mengajar, tapi saya mesti ada masa saya kena cari ilmu. Saya kena mengajar. Bila habis tempoh pengajian saya, bila saya pejam mata hembuskan nafas, baru habis. Wajib saya kena belajar. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya belajar. Baca kita, bertemu dengan benda-benda. Saya telefon kepada guru. Tutup guru saya. Belajar wajib. Kena belajar. Wa taqsiruka fi ma tuliba mink. Kalau kita cuai, kita abai dengan tanggungjawab kita ini. Dalam pelajaran, dalam pendidikan, dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam kenegaraan, dalam apa juga. Kalau kita abaikan perkara ini, kata Syekh Atha'illah As-Sakandari menandakan bahawa seseorang itu buta pintu hati dia. Maknanya dia lihat Islam dalam keadaan buta. Lihat Islam dalam keadaan buta ni kita tahulah macam cerita orang buta. InsyaAllah malam ni tak ada orang buta. Nanti kita hati. Orang buta, kita tanyakan dia buta macam mana. Ada seorang kebetulan dia pegang dekat bodi gajah. Dia kata gajah ni macam dinding rumah. Ada seorang buta lagi dia pegang ekor gajah. Dia kata gajah ini dia macam ekor burung. Ada seorang lagi dia pegang dekat gading gajah. Dia kata gajah ini benda keras dia. Sebab apa? Sebab dia buta. Orang celik dia tengok satu gajah. Gajah ni ada gading, ada belangai, ada kepala, ada badan yang besar, ada ekor yang kecil. Sebab dia orang yang buta pintu hati dia dengan agama, apabila ditanya apa benda agama, kalau dia suka agama ini iaitulah zikir, maka dia akan mengatakan agama itu zikir. Sebab apa? Pintu hati dia buta. Dia tak boleh melihat agama dengan ilmu. Dia jumpa agama ini apa benda? Zikir
Dia pergi ke Mekah baru dia sembahyang. Sebab apa? Dia bertemu dengan ilmu. Kalau sembahyang di Mekah Al-Mukarramah sekali kita sembahyang, ganjaran dia 100,000. Maknanya kalau dia tak sembahyang Malaysia, berapa waktu je? Sekali dia sembahyang dalam Masjidil Haram, dia sembahyang Zuhur sekali, sama dengan 100,000 kali. Sudah. Dia kira pergi sembahyang di Mekah. 4-5 tahun dia pergi sembahyang sekali. Sebab apa? Orang tanya apa benda gajah? Dia buta. Buta pintu hati dia. Apa benda agama? Agama ni sembahyang. Sembahyang cara mana? Pergi sembahyang di Mekah. Manusia yang sesat ini berbagai-bagai keadaan. Berbagai-bagai keadaan. Sebab itu Syekh Atha'illah As-Sakandari, ulama tasawuf yang masyhur, dia sebut wa tafsiruka fima tuliba mink. Kalau kita abaikan tanggungjawab kita yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukti, ini tanda manusia itu buta pintu hati. Dia taksir dalam ekonomi. Dia kata ekonomi ini dunia. Dia taksir dalam perkara ini. Syekh Atha'illah kata orang ni buta pintu hati. Ada orang yang tidak ambil perhatian kepada keluarga. Dia ambil perhatian masalah ibadah khusus dengan Tuhan. Sembahyang, puasa, ini jangan main. Kadang-kadang puasa, sembahyang, puasa, zakat tak keluar. Ada juga. Ada juga. Saya bertemu seorang, bila dekat hari raya dia nak keluar zakat, dia kata dia tidak bertemu dengan orang yang makamnya sampai. Jadi tak ada orang yang layak untuk terima zakatnya. Akhir sekali dia tak keluar zakat. Ada orang fakir miskin, dia kata fakir miskin yang tidak sampai makam. Macam-macam usia. Ini tak sampai makam kalau kita bagi sia-sia. Solat Jumaat kena 40 orang yang cukup syarat. Padahal yang disebut oleh Imam Syafi'i, 40 orang yang cukup syarat ni, apa benar syaratnya? Syarat dia akhir balik. Beragama Islam akhir balik. Dia tak, dia bubuh lagi syarat dia. Dia pandai-pandai bubuh. Padahal yang menentukan syarat 40 orang Imam Syafi'i. Imam lain dah cukup 40 tak? Tapi dia pandai pada Imam Syafi'i. Dia kata 40 orang mesti kita sampai makam. Akhirnya sekali dia naik atas masjid, dia nilai juga, dia buat makam. Pergi tengok tu imam tak sampai makam. Dia tengok tu Bilal tak sampai makam. Siapa sekali pun dia, ini orang besar. Dia tengok saya pada dia kata Ustaz ni pun tak sampai makam. Dia kata hampir orang tak sampai makam. Akhir sekali bila tak sampai makam, dia kata kalau pergi masjid tak cukup 40 orang, tak sah sembahyang Jumaat. Akhir sekali dia tak pergi sembahyang Jumaat, orang lain pergi belakang. Kok sampai makam ni tak pergi sembahyang Jumaat. La haula wala quwwata illa billah. Jadi sebab itu malam ini Syekh Atha'illah As-Sakandari dia sebut jelas kepada kita. Kita kena bersungguh dalam perkara agama. Mesti bersungguh-sungguh. Dan sekiranya orang taksir, kita taksir dengan agama, menandakan pintu hati kita sangat buta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagi laluan